saya sarankan kalau dia puasa Ramadan tak cukup seminggu ke apa katakan, dia qada, dia tak puasa pasal uzur, bila masuk bulan Syawal yang kedua, hari yang kedua, lagi baik dia niat qada. Ya, sempurnakan yang wajib dulu baru sunat. Jadi ada juga pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bila orang tu puasa qada dalam bulan Syawal, ada pandangan mengatakan dia dapat juga pahala sunat. Sebab sunat sebahagian daripada wajib. Ya, kalau dia tak nak, dia puasa wajib dulu 6 hari, lepas tu dia puasa sunat pun okey, tak ada apa-apa. Tapi lagi baik buat qada. Jangan kerja puasa 6, lepas tu puasa qada tak buat sampai tahun depan. Itu berdosa. Itu maknanya. Ya, okey. Is our puasa batal if we listen to music, watch movie? Puasa tak batal dengan muzik, cuma kurang kualiti lah, kurang baik lah. Ya. Macam mana kau tengok movie? Movie apa? Kalau movie Hindustan, not advisable. Pasal apa? Tengok perempuan-perempuan dia cantik, nanti sini gairah masalah. Tapi tak jadi berdosa lah, tak jadi batal, tidak. Ya. Maaf. Okay. How can we maximize the ibadah during Ramadan, taking into consideration that we are busy poly students? Okay. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, bagi para pelajar dan orang bekerja, ya, sebenarnya bila kita, jangan anggap yang puasa ni satu ibadat dan kerja bukan ibadat. Tidak. Kedua-duanya ada ibadat dengan cara masing-masing. Satu benda yang salah bila kita puasa, tapi kita zalim majikan kita, tak boleh. Majikan kita bagi kita gaji, kita perlu kerja betul-betul. Ini etika dalam kerja. Ya, cuma kerja masing-masing bekerja. Ya, ada orang dia kerja 9-6 dia shift. Ada orang kerjanya fleksibel, ada orang kerjanya berpecah-pecah. Maknanya time-time dia pecah-pecah. Tengok pada sifat kerja tadi tu, ya. Tapi satu benda yang salah, awak kerja, lepas tu awak datang, awak tidur, awak tak buat kerja. Ini satu benda yang salah. Awak menzalimi majikan awak dan gaji awak dapat tu awak sendiri yang boleh jawab. Halal tak halal? Ya. Jadi bila kita keluar pergi kerja tu, ada orang kata saya tak nak kerja bulan Ramadan. Saya nak konsentrate ibadat. Saya tak ada masalah. Tapi kalau dia anggap yang dia kerja itu bukan ibadat, itu silap. Kerja juga satu ibadat. Jadi saya kena luaskan konsep. Bukan hanya baca Quran ibadat. Baca Quran ibadat tak ada orang nafikan. Tapi kerja juga satu ibadat dan juga jihad untuk kita dapat nafkah anak-anak kita. Dan juga untuk kita menyemarakkan lagi negara kita ni. Yes, itu penting. Ya. Okey, jadi bagi poly student, bila dia puasa, dia belajar menuntut ilmu juga satu ibadat. That's it. University student whatever it is, itu pun satu ibadat, ya. Okey, baik. Okey, ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini berhubung dengan soal kahwin lebih daripada satu Ustaz, ya. Tadi baru cakap pasal kahwin. Seorang lelaki Ustaz, dia ada isteri. Tapi dia nak kahwin lagi satu. Pasal apa dia berkenan pada anak dara tu. Jadi anak dara tu pun berkenan. Tapi selepas ada syarat lah. Selepas nikah, angkat nikah, laki-laki itu mesti duduk rumah si bini muda selama 7 hari. Cangkir ngasyiknya orang tua ni tadi, dia terlepas daripada anggaran tu tadi sampai ke 10 hari. Jadi adakah dia kena qada pada isteri yang pertama Ustaz? Okey, terima kasih. Bila kita bernikah dengan seorang anak dara, okey, tuntutan syarak mengatakan 7 hari kita kena sama-sama dengan dia. Dan digugurkan kewajipan untuk solat berjemaah dekat masjid. Jadi saya faham, kalau bila saya tak jumpa 7 hari, saya tahu apa lah. Saya tak payah tanya. Ya, 7 hari kalau anak dara. Kalau janda 3 hari. Rasulullah SAW pernah bernikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. 3 hari Nabi SAW spend time dengan dia. Sampai hari yang ketiga dah habis, Nabi pun bangun. Dan dia ditanya oleh Ummu Salamah, Nabi terangkan bahawa cukup untuk 3 hari bagi seorang janda lah, ya, yang Nabi SAW menikahi. Jadi kalau kita nikah dengan anak dara 7 hari. Ya, jangan pagi-pagi datang ketuk pintu rumah dia, awak pintu jadi Bilal hari ni. Maknanya yang ketuk tu memang betul tak faham. Ya, jangan ketuk, biarkan sudah tidur, biarkan. Ya, dia tahu. Ya, sebab tu saya kata, saya pilih contoh kalau orang kata apa tu khusyuk dalam salat. Saya kata khusyuk dalam salat ini satu anugerah dan cahaya Allah beri dalam hati seorang yang cannot be described by words.
Contohnya, bila seorang pengantin, suami isteri baru-baru berkahwin, malam pertama tengah tidur syuk-syuk atas katil sebagai suami isteri, masuk waktu subuh, tinggalkan isteri di tempat tidur, mandi junub, ambil wudu, salat. Itu namanya nikmat dan khusyuk dan zuk halawatul iman, kebahagiaan iman yang kita tak boleh describe. Sebab dia dah rasakan bahawa salat itu lebih nikmat daripada bersama isteri dia pada malam pertama tadi. Maknanya bukan kata jangan tidur malam pertama, tidak. Tidurlah, kan? Tidur awal pun tak apa. Tapi maknanya tidak tinggalkan. Dia tidak semain subuh pukul 10 pagi. Alamak, ya Allah, selalu subuh bangun. Hari ni pukul 10 pagi baru tersadar. Tak apa, qada zuhur sekali lah. Bukan begitu. Dia bangun walaupun dalam kenikmatan tadi tu. Itu maknanya halawatul iman, kemanisaan iman, zuk dalam salat. Itu masing-masing rasa. Ya. Itu maknanya. Jadi kalau dia terlepas 10 hari, maklumlah kita ni manusia, kan? Baru berkahwin, dah 7 hari. Tak tahu dah 7 hari, ya Allah. Kan, dah 7 hari. Yang kan baru 2 hari. Lepas tu datang, dah 10 hari dah. Saya ingat, oh lama jam ni rosak rupanya, katakanlah. Jadi dah 10 hari. Maka dia berdosa kepada isteri yang pertama dia. Jadi waktu tu dia wajib kena qada dengan isteri yang pertama. Itu maknanya. Nak kahwin dua, ahlan wa sahlan, bagus. Saya suka. Suka apa? Galakkan. Benda baik. Tapi mesti faham hukum. Kena belajar. Kena belajar dan amalkan, insya-Allah. Dengan syarat mampu, silakan. Kalau mampulah, silakan. Saya tak pernah tolak. Pada saya, nasib baik saya tak jadi ketua registrar Singapura. Kalau saya jadi ketua registrar Singapura, saya galakkan. Siapa yang mampu, saya pilih. Ini saya tahu semua mampu, pergi cepat-cepat. Kan? Nak calon, dekat belakang Masjid Istighfar tu banyak. Ya? Sebelah bangunan Masjid Istighfar selalu bising-bising kat tepi tu banyak sana. Banyak, okey. Itu boleh dapat. Ya? Jadi, maknanya, saya galakkan. Terusan saya katakan. Ya? Jadi rasanya dia mampulah. Jangan pula dia nikah satu dia menzalimi hak orang lain, kan? Tak boleh lah. Itu salah lah. Itu menjadi, tapi mesti faham. Kadang-kadang bila orang tak faham, dia kahwin lagi satu dan dia zalim yang lagi satu. Itu yang Allah sebut wala fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kamu condong satu tinggal satu dan kamu gantung tanpa tali. Itu tak boleh. Besok bangun dekat akhirat tempang sebelah. Sekarang tempang tak apa. Besok akhirat tempang, itu yang kita nak. Jadi kena jagalah. Kadang-kadang nak keluar ni, pergi isteri nombor 2, ya. Terpaksa kena pakai hilah. Telefon kawan, kau tolong call aku, bilang dia je nak kena balik. Katakan. Kawan pun call. Hello Mat. Mat, kena balik ya. Okey balik. Alamak tak. Okey, sorry yang kena balik. Mana pergi masih nombor 2. Itu hilah. Itu tak berdosa. Itu hilah. Tapi tak boleh selalu pakai. Pasal apa? Lama nanti pecah lubang juga. Isteri kedua tahu. Ya, kena cuba. Sebab tu ada satu analisis mengatakan, ya, orang yang berisi lebih bersatu ni, 2 ke 3, dia hidup panjang umur. Dan dia tak nyanyuk. Pasal apa? Sebab otak dia selalu berfikir apa nak fikir, depan ni apa, lepas ni apa. Itu maknanya. Jadi dia selalu bergerak otak dia. Ya. Dia yang cepat nyanyuk ni pasal tak ada bini. Dia tak tahu nak buat apa. Itu masalah. Jadi yang bergerak tu bagus. Kalau ada mampu, silakan lah kesimpulannya. Okey? Baik, okey, ada soalan lagi, silakan. Tak ada? Okey, tak ada. Saya ada soalan kat sini. Baru-baru ni semasa sekeluarga kerja kat umrah, ustaz yang pimpin kami di sana katakan bahawa saya tidak boleh tolak kursi roda ibu saya semasa sa'i kerana saya terjatuhkan niat umrah seperti ibu saya. Yang boleh menolak kursi ibu saya hanya orang upahan saja. Apakah ini benar? Apakah sebabnya? Yes, jawapan ini betul. Ya, dibahaskan dalam mesyuarat amtas sebelum ni. Okey, kesimpulannya begini. Ya, bila isunya sekarang ni, bila dia tolak kursi roda tadi tu, dia punya niat tu dia buat ibadat atau dia tolong tolak? Atau dia buat kerja. Contohnya, dalam kita saya tawaf. Sebenarnya bukan sa'i je, tawaf pun sama. Ya. Kalau saya tawaf, saya jalan ke Kaabah. Tapi kalau saya tawaf, satu kali saya tengah tawaf, saya nampak kawan saya yang saya tak jumpa 20 tahun kat Singapura, jumpa dekat depan Kaabah, katakan. Saya terus lari kejar dia. Yang saya lari pergi kejar dia tadi tu, waktu saya lari tu,
niat saya kerja dia, bukan niat saya tawaf.